Assalamualaikum guys, welcome back to vlog Abang Gan. Okay, so tadi saya baru lepas interview dan alang-alang tadi dapat 2 gift. Nampak ni? Satu daripada Shell, satu lagi daripada Mercedes-Benz. Kejap lagi kita akan buat unboxing. Dan orang katakan, tadi macam saya katakan, saya baru lepas interview orang. Dan untuk makluman semua, saya start ambil staff pada tahun 2017 ataupun 2018. Itu adalah staff pertama saya yang saya ambil. Dan saya ingat pada waktu itu lagi, masa tu kita orang mula dengan kecil. Kita orang tak ada office, kita orang mula daripada rumah. Dan staff pertama saya ingat lagi, saya interview dia dekat kedai mamak. Kau tahu tak? Aku interview kat kedai mamak, babe. Sempoi gila, babe. Interview and then tu aku ambil. Dan alhamdulillah, orang katakan staff yang saya pertama, yang pertama tu, alhamdulillah sampai sekarang masih lagi berada dekat company saya. Alhamdulillah lah, itu mungkin rezeki. Tetapi yang saya nak bercerita adalah di mana saya baru lepas interview untuk jawatan accountant dekat company, di mana kita of course kita ada beberapa tapisan lah sebelum interview. Actually kita terima lebih daripada 100, lebih more than 100 punya resume kita terima. Lepas tu selepas tapi kita dapat 5. Lepas tapi kita dapat 3. So daripada 3 tu kita baru panggil interview. So apa yang saya nak katakan dekat sini adalah sepanjang katakan beberapa tahun run company, saya rasa dekat staff sekarang dekat company lebih kurang dalam belah-belah orang. So memang macam-macam orang kita jumpa lah. Di mana ada satu candidate ni, saya rasa lah, pandangan saya adalah kalau boleh lah pesanan saya buat katakan orang luar yang nak mencari kerja, supaya janganlah melakukan benda yang sebegini. Apa benda yang nak cakap tu? So macam biasalah, nanti saya akan sambung. Sekarang ni saya nak pergi ke office semula. So nampak ni, Allahu Akbar. So nanti saya sambung balik sampai ke office. Nanti saya akan buat unboxing 2 produk yang saya katakan tadi tu. Bukan 2 produk lah, 2 gift yang baru diberikan oleh Shell dan juga Mercedes-Benz Malaysia. Kita tengok apa benda yang diorang bagi. Dan pada masa sama juga nanti saya akan cerita juga orang katakan experience saya terhadap satu calon candidate ni. Okay, so macam biasa, masih belum subscribe sekarang. Yang baru jumpa channel ini, yang dah subscribe, jangan lupa tekan loceng. Dan kita jumpa kejap lagi. Okay, Mila, jangan lupa subscribe ya. Okay, so saya dah sampai office. So kita buka yang pertama daripada Mercedes-Benz. Seperti yang dijanjikan, saya tak tahu apa dia bagi. Packaging memang lawa lah. Ni for the new the new Attitude. Yang ni mungkin launching kereta kot, as a door gift. Okay, so kita tengok apa yang ada dalam ni. Okay. Dear God, this is small token appreciation for your continued support toward of the Mercedes-Benz brand in conjunction with the launch of the E-Class. Pelancaran E-Class. Okay, so ini dekat dia. Ini dia bagi. Saya rasa ini adalah berat juga. Yang ni adalah apa benda ni? Apa benda ni? Aku pun tak tahu. A few moments later. Yeah, it look like macam tripod. Boleh naik atas rupanya. Okay, letak phone. So kira, boleh ke bawah juga. Kiranya saya boleh rekod lah. Saya letak macam ni, saya boleh rekod. Dan dia ada bagi juga, ini lampu ni. Lampu. Kiranya lepas ni saya boleh buat live, ataupun pegang, ataupun saya boleh buat review produk dengan letak handphone kat sini. And then benda tu boleh adjust. Cahaya. Siap ada button, nampak weh? Button kamera. Mungkin tekan kot sama ada ambil video ke gambar ke. Okay. Menarik. Okay. Okay. Terima kasih. Jimat. Ada level lampu ada juga. Jimat, duit aku tak payah beli. Aku memang hari tu memang dah nampak dah dekat Lazada. Nak buat konten-konten yang macam melibatkan review dan sebagainya. Kadang payahlah kan kita nak, orang katakan, nampak ni smart ni. Kadang-kadang payahlah kita nak move turun, move naik kan. Okay, ini yang pertama. Terima kasih banyak-banyak buat Mercedes-Benz Malaysia. Dan yang kedua adalah Shell.
Yang kedua adalah daripada Shell, di mana uish, tu buka ni. Oh. Okay. Oh, actually ni saya rasa pelancaran ni kot. Ni adalah pelancaran Shell FuelSafe 95 official 10K Club. Recommend Shell FuelSafe 95. Inilah kad invitation dia. Sekarang tak boleh event kan, so dia buat macam tu lah. Nampak ni, dia bagi box. Dia bagi box ni. Dan kita tengok apa yang ada dalam box ni. Yang pertama adalah, yang ni saya tak tahu apa benda. Yang kedua adalah kertas-kertas dia bagi. Yang ketiga adalah payung. Dia bagi payung. Payung Shell. Okay, payung Shell kat sini. Seterusnya dia bagi, yang ni adalah pelekat-pelekat kot. Mungkin, dia bukan. Pin baju. Pin baju. Ada beberapa kat sini, pin baju. Lepas tu dia ada bagi keychain. Shell punya keychain. Berupakan gambar ni, stesen minyak. Okay, nampak ni. Seterusnya ada stiker. Wah, ini stiker tambah horsepower ni. Shell FuelSafe, I'm going with the extra kilometer. Logo Shell. Dekat tu Shell FuelSafe punya ni. Ada Rotek holder sekali. Rotek holder. Ni kalau beli pun nak RM5 Rotek holder ni. Dan one more thing, aku agak curious juga. Aku tak tahu ni apa benda. Kita buka tengok sikit. Dia masih dalam ikat contohnya. Okay, masih ikat. Kita tengok apa benda dekat dalam. Ini macam belon ni. Aku dah agak dah. Ada whistle. Yang ini pop. Boom, meletup ke bom. Ada dua. So itu je. Mungkin masa tu masih event, so kita tiup kot. Tiup dan sebagainya. Okay, so itulah dua hadiah-hadiah. Dan berbalik kepada topik yang saya katakan tadi tu, di mana, okay, ni adalah cerita benar kepada orang katakan talent-talent yang nak cari kerja supaya tak buat benda macam ni. Kisah dia macam ni. Macam saya katakan, kita ada open job untuk accountant. Dan macam saya katakan awal tadi tu, daripada 100 resume, kita tapi tinggal 10. Tapi tinggal 5. And then 5 tu kita panggil interview. Okay, and then daripada calon-calon yang kita panggil tu, memang ada calon yang kita call, dia katakan, okay, saya dah dapat kerja dah. Okay, tak apa. So ada yang katakan, saya dah not available. Okay, tak apa. Ada juga daripada beberapa tu, kita ada panggil beberapa orang interview. Di mana salah seorang yang saya kata ni adalah kita panggil interview. Contohnya kita interview hari Selasa. So sebelum minggu sebelum tu kita dah bagi tahu, okay, kita dah shortlistkan. So anda berada dalam kita senarai shortlist. So kita nak panggil interview lah, untuk sesi interview dan sebagainya. So kita set lah, okay, interview hari Selasa contohnya. So hari Selasa ni dia kata, okay, maaf, Selasa saya tak boleh. Sebab saya ada, orang katakan dia ada hal penting. Saya tak boleh cakap benda tu. Dia ada hal penting dan saya boleh terima alasan itu. Tak ada masalah. Sedangkan calon-calon lain memang ada tau. So memandangkan calon-calon lain kita dah set. So saya kata tak apa. Okay, tak apa. Selasa tak boleh, kita buat hari Rabu. Sebab saya faham hari Selasa tu memang you tak boleh elak. Saya faham benda tu you tak boleh elak. So saya bagi option khas untuk you Rabu. Seorang je kita interview. Sebab hari Selasa tu kita memang dah susun daripada pukul 11 sampai 11.30, 11.30, 12, 12.30 sampai pukul 1. Kita dah susun. Tapi untuk dia special case, kita bagi hari keesokan hari. Lepas tu dia kata apa tau? Cik, maaf cik, boleh tak kalau kita ubah tarikh lain? Sebab besok saya kena bawa Grab. Dia kata kan, besok saya kena bawa Grab, saya tak boleh lah. Okay, dia dah cakap macam tu. Sebab dia katakan, boleh tak kita buat hari yang lain? Okay, so cerita macam ni. Interview ni bukan lama pun. Busuk-busuk setengah jam je. Paling cepat-cepat mungkin 15 minit je. Kita nak tahu more. Kita nak tahu apa benda yang you boleh bagi dan sebagainya. Tetapi bagi saya not nice lah. Kalau bila kau cakap, besok saya kena buat Grab lah. So boleh tak kita buat hari Jumaat? So sebenarnya yang pertama adalah, saya telah belakang selangkah. Saya bagi laluan kepada anda. Okay, hari pertama tak boleh, saya bagi hari kedua. Lepas tu hari kedua kau nak juga, kau katakan dia nak pergi pula hari yang tukar hari tarikh dia nak. So kiranya macam kita kena ikut tarikh kandidat, bukannya kandidat ikut tarikh kita. So itulah ada sedikit
terkilan dekat situ yang katakan, aku nak minta kerja ke kau nak minta kerja? Dia jadi macam tu lah. So itulah antara yang saya katakan, kalau boleh elakkanlah buat macam tu lah kan, benda tu. So kalau tak berminat, cakap je tak berminat, tak ada masalah. Tapi kalau tidak pun cuba carilah, orang katakan cari masa. Sebab sekarang ni dengan keadaan pandemik sekarang ni memang payah, payah cari kerja. And then kedua adalah opportunity tu memang ada, tapi kita kena pandai ambil opportunity tu lah. So itulah, dan begitu juga kepada kandidat. Saya rasa walaupun sekarang ni is a new norm, interview tak ada face to face lagi, kita orang gunakan online. Walaupun online, make sure pakai satu set, full set tau. Sebab kadang-kadang ada juga orang interview HR dan sebagainya, dia akan suruh bangun, dia nak tengok macam mana kesediaan you, macam mana keseriusan you tu. Tapi macam saya tak panggil lah. Saya tak perlu, saya rasa saya tak perlu benda tu pun. Even entitled kita pergi kerja pun suruh jin baju macam ni, kita okey, kita tak masalah. Sebab kita tak perlu jumpa customer dan sebagainya. It's no issue. Tapi itu adalah antara benda-benda yang kena take note lah. Dan of course kita kena kaji jugalah company yang kita nak pergi interview tu. Study sikit lah. Janganlah katakan tak tahu. Macam benda tu adalah satu, orang katakan dia boleh akan jadikan tolak markah Okay, so better study sedikit lah benda tu. So kalau minat, barulah pergi interview. Tak minat, tak payah. Benda tu bagi saya tak perlu habis masa. Kalau kau rasa tak sesuai untuk kau, tak payah benda tu kan. So itulah bebelan untuk hari ini. So saya katakan kalau boleh elakkanlah benda berlaku. Sebab kita as a majikan, benda tu kita dah awal-awal dah macam tu. So bagaimana pula dengan hari-hari yang lain? Faham maksud saya? Okay, so itulah, itu sajalah bebelan untuk hari ini. Just orang katakan sekadar sharing experience dengan anda semua, supaya anda tidak buat benda yang sama, buat ataupun elakkan buat daripada benda-benda macam tu apabila anda nak pergi ke interview. Okay, so that's all for me. Terima kasih sekali lagi kerana menonton sampai habis. Terima kasih yang bagi anda yang telah subscribe. Yang masih telah subscribe, jangan lupa subscribe. Yang subscribe, jangan lupa tekan loceng. So thank you for watching. Jaga diri, take care semua. Okay, take care. Kita jumpa lagi masa akan datang. Bye-bye semua. Assalamualaikum.